Baik, kita nak sambung perbincangan yang semalam. So hari ini kita nak lihat pula bagaimana pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara fizikal dan kimia apabila suhu badan menurun. Ya, jadi kalau kita tengok gambar rajah di sini, ya, tengok sini, suhu badan jatuh di bawah derajat normal akan dikesan oleh dua bahagian, iaitu termoreseptor dalam hipotalamus dan termoreseptor dalam kulit. Jadi pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara fizikal. Jadi kita tahulah sebelum ni ada 4 bahagian, iaitu pertama kita akan lihat otot erector. Otot erector dirangsang supaya mengecut, menyebabkan bulu roma berdiri menegak. Okey, akibat daripada pengecutan otot erector. Jadi apabila bulu roma ni menegak, lapisan udara tebal yang terperangkap antara bulu roma bertindak sebagai penebat. Penebat yang menghalang kehilangan haba daripada kulit. Sekarang ni suhu badan kita menurun. Suhu badan kita menurun. Menurun ni mungkin kurang daripada 36.0 darjah Celsius. Mungkin 35.8 ke, maknanya menurun lah daripada yang julat normal. Maka sistem badan kita akan mengesan melalui reseptor yang terdapat di hipotalamus dan juga di kulit, iaitu dipanggil termoreseptor. Jadi daripada termoreseptor tersebut dia akan menyebabkan otot erector, otot regang yang terdapat di bawah kulit ni dia akan mengecut. Bila otot regang tu mengecut, maka bulu roma akan berdiri menegak. Bila dia berdiri menegak, maka udara yang berada di persekitaran akan banyak terperangkap. Lebih banyak terperangkap, kita panggil sebagai lapisan udara tebal. Lapisan udara tebal terperangkap. Terperangkap di antara bulu roma, antara bulu-bulu roma tu, yang mana ianya bertindak sebagai penebat haba. Penebat yang menghalang kehilangan haba melalui kulit. Itu dia cara yang pertama. Maknanya dia nak supaya matlamatnya adalah untuk dia naikkan semula suhu badan. Naikkan semula suhu badan. Kemudian apa yang berlaku kepada atrial? Atrial di dalam kulit ni dirangsang supaya mencerut ataupun dipanggil pemvasocerutan. Pemvasocerutan. Dia lawan kepada pemvasodilatan. Jadi cerut maksudnya atrial punya saiz tu dia semakin kecil. Dia mencerut, dia mencerut. Mencerut tu tujuan dia untuk mengurangkan darah mengalir ke permukaan kulit. Okey. Jadi bila darah kurang mengalir ke permukaan kulit, maka kuranglah haba hilang ke persekitaran secara radiasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelenjar peluh. Kelenjar peluh tidak dirangsang. Sebab itu bila suhu kita rendah, kelenjar peluh tidak dirangsang, maka tiada perpeluhan berlaku. Dan yang keempat, otot rangka akan mengecut. Otot rangka berperanan untuk mengecut dan mengendur supaya badan kita ni menggigil. Jadi kita sejuk kan, katakan kita berada lah di satu tempat yang sejuk, jadi badan kita pun sejuk, ataupun kita demam sejuk, bukan demam panas, demam sejuk, ada juga demam sejuk. Maka badan kita akan menggigil. Menggigil tu kerana apa? Kerana otot rangka. Otot rangka mengecut dan mengendur secara lebih kerap ataupun meningkat. Ini tujuan badan kita menggigil. Bila menggigil dia akan menjanakan haba. Dia macam contohnya kalau gigi kita tu dia bersentuh antara gigi atas dan bawah, dia bunyi gigi tu ataupun bunyi kita punya shaking, goncangan badan kita tu. Jadi proses menggigil tu akan menjana haba dan seterusnya meningkatkan suhu badan kerana pengecutan otot rangka memerlukan tenaga. Okey, itu dari segi
fizikal ataupun secara fizikal. Bagaimana pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara kimia? Dua juga, iaitu melibatkan kelenjar adrenal dan juga kelenjar thyroid. Jadi kelenjar adrenal ni dirangsang untuk merembeskan lebih hormon adrenalina, ya, hormon adrenalina. Apa yang dibuat oleh hormon adrenalina? Hormon adrenalina ni akan mempercepatkan penukaran glycogen kepada glukosa. Dicepatkan. Sebab sekarang ni tenaga diperlukan, ya. Tenaga diperlukan sebab badan kita menggigil kan. Badan kita menggigil, jadi menggigil tu dia memerlukan energi. Dia perlukan tenaga. Maka tenaga yang tenaga tambahan perlu dihasilkan dan sebab itu glycogen yang disimpan dalam hati ataupun di bawah kulit perlu ditukarkan segera kepada glukosa, ya, oleh hormon glukagon, oleh hormon glukagon. Okey, jadi kadar metabolisme pun meningkatlah apabila lebih banyak hormon adrenalina dirembeskan, maka kadar metabolisme akan meningkat. Seterusnya, pengoksidaan glukosa menghasilkan tenaga haba untuk memanaskan badan. Itu merujuk kepada penukaran glycogen kepada glukosa. Jadi glukosa tu digunakan ataupun dioksidakan untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Bagaimana dengan kelenjar thyroid? Kelenjar thyroid akan dirangsang untuk merembeskan lebih hormon thyroksina yang akan meningkatkan kadar metabolisme, maka lebih haba lejana untuk badan. So bila kita membincangkan berkenaan dengan pengawal aturan suhu badan oleh efektor sama ada secara fizikal dan kimia, kita ingat 4 tambah 2, ya. 4 plus 2. 4 untuk fizikal, 2 melibatkan secara kimia. Apa yang 4, apa yang 2, so kita kena ingatlah, ya, kena ingat. Yang 4 fizikal melibatkan otot regang ataupun otot erector dalam kulit. Kemudian yang kedua atrial, macam mana dengan atrial? Sama ada mengembang ataupun mengecut, ya. Kemudian yang ketiga melibatkan kelenjar peluh dan yang keempat melibatkan otot rangka. So ingat 4 yang fizikal tu, ya. Kemudian yang 2 melibatkan kelenjar. Itu kelenjar thyroid dan kelenjar adrenal. So ingat 4 tambah 2 yang melibatkan sama ada fizikal ataupun cara kimia. Dan biasa ni soalan yang popular bahagian ni soalan esei lah, ya. Soalan esei. Tapi ada juga keluar, pernah keluar pada tahun lama dah, 2000 berapa saya ingat, mungkin 2007 atau 2008. Soalan sukto, soalan sukto. Baik, habis yang tu. Pengawal aturan suhu badan. Faham tak? Sekat ni. Kalau faham boleh tekan raise the hand. Button raise the hand tu, faham tak? Boleh, ya. Jadi bio ni sebenarnya dia baca je kan. Baca banyak kali. Lama-lama ingatlah. Lama-lama faham. Baik, pengawal aturan aras gula darah. Ya, aras gula darah. Jadi kelenjar yang sangat kita kata sinonim dengan pengawal aturan aras gula darah ni ialah pankreas, ya, pankreas. Jadi pankreas ni ialah kelenjar yang bertanggungjawab, ya, untuk mengekalkan aras gula ataupun kita panggil glukosa, glukosa darah dalam jarak normal, iaitu dia punya unit dia 75 sehingga 110 mg per 100 ml. Ni kena ingat ni, jarak normal dia, 75 sehingga 110 mg per 100 ml. Itu adalah maksudnya 100 ml darah. Kita ada 100 ml darah, kemudian jisim gula tu ataupun glukosa tu dia berada dekat 75 sehingga 100 miligram. Miligram, ya, bukannya
gram saja ya. Unit dia ataupun imbuhannya adalah mili. Jadi kalau kurang tak boleh, lebih pun tak boleh. Kalau kita dah belajar sebelum ni, kalau kurang hipoglycemia, kalau lebih diabetes mellitus ataupun kencing manis. Jadi kita tengok bagaimana badan kita ya mengawal atur suhu badan atau suhu badan, mengawal atur aras glukosa darah. Kelompok sel Langerhans, ya, kelompok sel Langerhans dalam pankreas. Ya, ini secara spesifik lah. Pankreas tu satulah. Ini pankreas, katakan ini pankreas. Ya, pankreas ni bentuk dia kelihatannya seperti daun, nampak seperti daun. Okey, tapi ada sel Langerhans yang terdapat dalam pankreas tu. Dia inilah yang menghasilkan dan merembeskan hormon insulin. Ya, hormon insulin. Satu. Dan hormon glukagon. Secara berterusan. Ya, secara berterusan ke dalam aliran darah. Untuk tujuan dia mengawal atur aras gula darah. Dan kita makan, apa saja yang kita makan, besar kemungkinan banyak mengandungi karbohidrat. Sebab dalam kita punya piramid makanan, ya, piramid makanan kita yang bawah sekali itu adalah, arasnya bawah sekali adalah karbohidrat. Okey, jadi dalam karbohidrat ada macam-macam lah. Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Tapi yang akhirnya pencernaannya menghasilkan glukosa. Jadi kalau kita mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat secara berlebihan, ya, maka sudah tentu glukosa yang dihasilkan pun berlebihan. Maka insulin yang dirembeskan oleh sel Langerhans dalam pankreas ni ada kuantiti yang tertentu. Ada kuantiti. Dia bukan dihasilkan bergantung pada glukosa yang dihasilkan. Dia bukan dependent, ya. Dia punya penghasilan glukosa tu bukan bergantung kepada bilangan penghasilan insulin, bukan bergantung kepada penghasilan glukosa. Jadi ada dia punya keupayaan dan kebolehan dia dengan had yang tertentu. Jadi apabila insulin telah habis digunakan untuk menukarkan glukosa yang berlebihan, maka yang lebih daripada itu, maksudnya glukosa yang berlebihan tidak dapatlah ditukarkan kepada glikogen. So glukosa yang berlebihan yang tidak dapat ditukarkan kepada glikogen itulah yang boleh memberikan kesan buruk kepada kesihatan seseorang, yang akhirnya akan dapat penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus. Jadi tindakan kedua-dua hormon ini, ya, hormon insulin dan juga glukagon, dan mekanisme homeostasis bekerjasama untuk mengekalkan aras gula darah pada julat normal. Julat normal tadi lah 75 hingga 100 mg per 100 ml. Ya. Macam mana cara dia? Okey. Macam mana cara, ya? Jadi sudah tentu selepas kita makan, aras gula darah meningkat. Automatik. Ya, lepas makan mesti meningkat. Jadi apabila meningkat, ya, sel beta. Okay. Sel beta dalam kelompok sel Langerhans. Tadi kita sebut sel Langerhans dalam pankreas. Kemudian sel Langerhans ni ada pula sel beta dan sel alfa. Jenis-jenis sel Langerhans, ya. Dia banyak sebenarnya sel-sel jenis sebab berdasarkan kepada fungsi dia. Jadi sel beta dalam kelompok sel Langerhans pankreas dirangsang, ya, untuk merembes hormon insulin ke dalam darah. Jadi dirembeslah, rembes dalam darah. Kemudian apa yang dibuat? Insulin merangsang sel hati, ya, dan juga sel otot untuk menggunakan glukosa, ya, dalam proses respirasi sel. Okay, satu. Kemudian yang kedua, insulin ini merangsang penukaran glukosa berlebihan. Kataan berlebihan ini penting, ya, kepada glikogen untuk disimpan dalam hati dan sel otot. Jadi yang berlebihan itulah dalam bentuk glikogen. Jadi sekarang ni dia tak panggil glukosa lah, dia panggil glikogen. Jadi glikogen ni adalah satu nama
bagi glukosa simpanan. Glukosa simpanan ataupun kita kata makanan simpanan bagi manusia ataupun juga haiwan. Jadi dia simpan, dia punya store dia sel hati dan juga adipose, sel otot. Kemudian di dalam sel adipose, sel adipose ni lapisan kulit yang ketiga daripada epidermis, kemudian dermis, kemudian adipose. Insulin ni menukarkan glukosa berlebihan kepada lemak. Dia tak tukar pada glycogen, dia tukar kepada lemak. Sebab itu di bawah kulit kita banyak terkumpulnya ataupun ditempatkan lemak-lemak. Lemak-lemak ni jadi jenis-jenis dia lah. Ada jenis yang LDL, ada jenis-jenis dia, jenis-jenis lemak tu. Jenis lemak. Dipanggil lemak yang dipanggil kolesterol lah. Kadang-kadang saya panggil kolesterol kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Lemak yang baik, lemak yang jahat. Jadi pengumpulan di bawah kulit itu dipanggil sebagai lemak, di bawah kulit dipanggil tisu adipose. Okey. Jadi bila glukosa yang berlebihan tu berjaya ditukarkan kepada sama ada untuk respirasi sel ataupun untuk kepada glycogen ataupun kepada lemak, maka aras gula dalam darah kita normal lah. Sebab tidak ada glukosa yang tertinggal, glukosa yang dalam darah kita yang tertinggal, yang berlebihan, yang overdose lah kita kata berlebihan. Yang berlebihan tu bahaya. Semua ini telah ditukarkan, sama ada digunakan untuk respirasi sel ataupun ditukarkan kepada glycogen, disimpan dalam hati dan juga sel otot, ataupun glukosa yang berlebihan tu ditukarkan kepada lemak di bawah tisu adipose. Tapi semuanya dijalankan penukaran tu oleh hormon insulin. Hormon insulin dirembeskan oleh siapa? Oleh pankreas, oleh pankreas. Sel spesifiknya sel beta dalam kelompok sel Langerhans lah, yang akan dirangsang dan merembeskan hormon insulin. Maka aras gula dalam darah kita kembalilah kepada 75 sehingga 100 mg per 100 ml darah Okey lah. Tak ada masalah. Dan sekiranya aras gula dalam darah kita ni turun, macam mana pula? Turun dalam darah. Jadi sel alfa pula. Sel alfa yang juga terdapat dalam kelompok sel Langerhans pankreas dirangsang untuk merembeskan hormon glukagon. Hormon glukagon. Jadi glukagon akan dirembeskan ke dalam darah. Apa yang dibuat oleh glukagon? Glukagon akan merangsang sel hati untuk menukarkan glycogen kepada glukosa semula. Dan juga glukagon juga menggalakkan penguraian lemak yang terdapat dalam tisu adipose untuk membebaskan asid lemak yang boleh dimetabolismakan bagi menghasilkan tenaga. Jadi ini kes di mana badan kita kekurangan glukosa. Jadi akhirnya aras gula dalam darah kita akan juga kembali normal. Katakanlah kita kurang makan nasi. Kita kurang makan nasi. Nasi ini kita tahu mengandungi kanji kan. Jadi kanji ini sepatutnya dihidrolisiskan akhirnya kepada glukosa lah. Daripada kanji menjadi maltosa menjadi glukosa. Jadi glukosa tu diperlukan untuk tenaga, tapi sekarang ni kesnya kita kurang makan nasi.
Tak semestinya nasi lah. Apa sahaja makanan yang boleh membekalkan karbohidrat boleh menggantikan nasi lah. Kan, contohnya kita makan roti. Ataupun kita makan apa-apa sajalah yang mengandungi karbohidrat, maka ia boleh membantu untuk mengekalkan alas glukosa dalam darah. Sebab itu dalam bab pemakanan, ya, kita belajar bagaimana nak mengekalkan tahap kesihatan kita supaya berada pada tahap yang optimum. Jadi ada masa-masa dia, ada menu dia, menu sihat, ya, ada kuantiti yang tertentu, masa yang tertentu yang kita sebut sebagai gizi seimbang. Kalau kita jaga gizi seimbang kita, jadi insya-Allah kita akan badan kita akan sentiasa maintain lah sihat, ya. Baik, kegagalan dalam penghasilan ataupun perembesan dan juga penerimaan insulin oleh sel sasaran boleh menyebabkan diabetes mellitus. Macam mana? Aras gula darah pesakit diabetes mellitus ini biasanya tinggi, ya, dan tidak stabil selepas satu sajian. Jadi mana dia kena buat ujian lah, kena uji sebelum dia makan, dia ambil darah dan dia check berapa aras gula darah dia dibandingkan dengan julat normal. Kemudian dia makan, selepas makan berapa, dia kena buat ujian tu, ya. Jadi dia tengok adakah pattern dia punya aras gula tu stabil ataupun tidak. Tapi kalau dia telah disahkan lah, ya, mempunyai penyakit diabetes mellitus ni, maka banyaklah perkara yang perlu dia kawal lah, termasuk mengambil suntikan insulin. Sebab dia telah dikenal pasti insulin dalam badan dia tidak cukup, ya, ataupun pankreas dia gagal untuk merembeskan insulin. Maka insulin daripada luar melalui injection, melalui suntikan perlu diberikan kepada pesakit tersebut. Jika tidak, tahap gula dalam darah dia semakin meningkat yang beri kesan buruk lah kepada kesihatan dia, ya. Kemudian pengambilan pil. Pil ni juga mengandungi insulin jugalah, ya. Sama ada injection, kemudian dia ambil juga pil yang mengandungi insulin untuk memastikan glukosa yang ada dalam darah dia tu dapat ditukarkan kepada yang tadi, ya, glycogen. Serta melalui penjagaan lah, penjagaan makanan. Jadi biasanya orang yang diabetes ni dia punya simptom dia berasa haus, penat, letih, kerja tak buat pun. Kalau penat buat kerja tu logik lah. Ini maksudnya duduk saja pun penat, letih, dan mengalami penurunan berat badan. Berat badan dia. Sebab dalam sistem badan dia tu dah tak betul dah. Glukosa dalam darah dah berlebihan. Kemudian tak ditukarkan kepada yang tadi. Tak boleh digunakan untuk respirasi. Tak boleh ditukarkan kepada glycogen. Disimpan pula dalam hati dan juga otot. Kemudian tidak boleh ditukarkan kepada lemak dalam tisu adipos. Jadi benda tu akan berikan efek kepada tahap kesihatan dia. Bukan sahaja kepada sistem dalam sistem tekanan darah, tapi juga melibatkan ginjal. Ginjal dia pun akan mengalami masalah. Ya, banyaklah dia akan terangkai, ya. Dia akan berangkai-rangkai lah antara satu sama lain. Seterusnya kita pergi kepada mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Ini yang ketiga. Yang pertama dulu suhu badan, yang kedua aras gula darah, yang ketiga
pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Ya. Jadi kita tahu pernafasan ialah tindakan luar kawal yang dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi dalam medula oblongata. Jadi pusat kawalan respirasi ini membantu mengekalkan keadaan homeostasis dengan mengawal aras tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Jadi dijelaskan di sini semasa kita menjalankan aktiviti cegas. Semasa kita menjalankan aktiviti cegas, tekanan separa karbon dioksida meningkat disebabkan oleh aktiviti respirasi sel lah. Kemudian karbon dioksida larut dalam plasma darah untuk membentuk asid karbonik. Ini kalau kita ingat balik kita pernah belajar sebelum ni. Dalam bab 7 ataupun bab 8. Asid karbonik terurai kepada ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Inilah karbon dioksida tambah air menghasilkan asid karbonik. Kemudian asid karbonik terurai kepada ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Ini yang dari segi kimianya yang berlaku dalam plasma darah. Okey, selepas itu nilai pH darah dan juga berdalur tisu yang membasahi otak ataupun berdalur cerebrospinal akan menurun. Akan menurun. Maknanya pH darah menurun. Berdalur tisu yang membasahi otak juga menurun. Jadi bila menurun, ianya akan dikesan oleh kemoreseptor pusat yang terdapat dalam medula oblongata. Apa yang menurun tadi? Perubahan pH lah. pH menurun. Jadi dia akan dikesan oleh kemo. Kemo ni sebab kimia. Kimia. Iaitu sejeria yang peka terhadap bahan kimia lah. Itu masuk kemoreseptor. Dan kemoreseptor periferi pada leher. Ada dua tempat yang mengesan perubahan tersebut. Iaitu kemoreseptor pusat di medula oblongata dan juga kemoreseptor periferi yang terdapat pada leher, ataupun lebih tepatnya jasad karotik dan juga jasad aorta seperti darajah 13.6, di mana jasad aorta dan jasad karotik. Jasad karotik. Di situ dapatnya kemoreseptor. Kemudian impas saraf ditetuskan dan dihantar. Apabila perubahan itu dikesan, dihantar ke mana? Ke pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular di dalam medula oblongata. Semuanya di medula oblongata sebab ini tindakan luar kawal. Jadi sinilah medula oblongata. Okey. Kemudian apa yang dia buat? Daripada situ dia akan impas saraf dihantar ke mana? Ke otot interkostal. Otot interkostal. Kemudian diafragma dan juga otot kardium jantung. Bolehkan mereka ni mengecut dan mengendur dengan cepat. Mengecut, mengendur dengan cepat. Otot interkostal, diafragma dan juga otot kardium. Daripada pengecutan dan pengenduran otot-otot ni, maka kadar pernafasan, kadar denyut jantung dan kadar ventilasi akan meningkat. Jadi tindakan ini menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida dihembus keluar daripada paru-paru. Jadi akibat daripada itu tekanan separa karbon dioksida dan juga nilai pH darah kembali kepada normal. Okey, ini yang dikatakan pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Sebab karbon dioksida ni kalau banyak tidak dilepaskan keluar, dia bahaya. Kita sedut oksigen. Kemudian oksigen itu digunakan untuk respirasi lah. Dan daripada respirasi itu terhasillah karbon dioksida.
Sekarang ni karbon dioksida tu nak dibawa keluar. Jadi dia perlukan satu mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida ni supaya karbon dioksida dapat dibawa keluar. Sebelum ni kita belajar bagaimana mekanisme itu tekanan separa karbon dioksida. Sekarang ni pengawal aturan. Yang ada tambah depan itu, pengawal aturan. Bila sebut pengawal aturan, maksudnya dia melibatkan proses homeostasis. Bila melibatkan homeostasis, dia ada melibatkan sama ada sistem saraf ataupun sistem endokrin. Okay, kombinasi antara kedua-dua sistem. Okay, jadi sebab itulah apabila yang ini tadi daripada awal lagi, selepas kita ataupun semasa kita menjalankan aktiviti cergas ni, kalau karbon dioksida ni tidak disingkirkan ataupun tidak dikawal atur, jadi karbon dioksida ni akan menjadi seperti toksik. Toksik dalam darah yang menyebabkan kesan buruklah kepada kesihatan kita. Dan yang terakhir kita tengok last mekanisme kawal atur tekanan darah. Jadi baru reseptor. Sebab baru ni maknanya dia sensitif ataupun yang peka kepada perubahan tekanan. Baru reseptor atau reseptor tekanan yang terletak di arka aorta dan arteri karotid seperti rajah 13.6. Jadi arteri karotid ialah arteri di leher. Karotid di leher yang membekalkan darah kepada kepala. Jadi reseptor-reseptor ini mengesan tekanan darah yang mengalir melaluinya dan menghantar impuls secara berterusan ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata untuk membantu mengawal atur tekanan darah, blood pressure. Jadi untuk yang ni kita akan ada sekiranya menurun, sekiranya meningkat. Katakanlah tekanan darah seseorang itu menurun. Misalnya apabila berlaku pendarahan serius, mungkin kemalangan sebagainya, jadi tekanan darah akan menurun. Maka baru reseptor yang terdapat di arka aorta dan juga arteri karotid ini dia akan kurang dirangsang. Bila kurang dirangsang, maka pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata pun kurang dirangsang. Bila kurang dirangsang lagi, penguasa cerutan arteri berlaku. Penguasa cerutan ni maksudnya cerut mengecutlah. Dan ini menambahkan rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Seterusnya, pengecutan otot kardium jantung yang lebih kuat berlaku. Akibat daripada penguasa cerutan arteri dalam aliran darah. Jadi pengecutan otot kardium akan jadi lebih kuat. Bila pengecutan otot kardium jantung lebih kuat berlaku, jadi tekanan darah dapat ditingkatkan. Dan ini mengembalikan tekanan darah kepada julat normal. Sekiranya tekanan darah seseorang itu meningkat, misalnya semasa menjalankan aktiviti cergas. Kalau kita jalankan aktiviti cergas, kalau kita cek tekanan darah mesti akan meningkat. Juga dikesan oleh baru reseptor yang terdapat di arka aorta dan arteri karotid, di mana ianya akan dirangsanglah. Jadi rangsangan itu menyebabkan pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata juga dirangsang. Maka penvasodilatan berlaku. Melibatkan arteri. Ini mengurangkan rintangan pengaliran darah dalam salur darah. Seterusnya pengecutan otot kardium jantung yang lemah berlaku. Akibat daripada itu, tekanan darah diturunkan dan tekanan darah kembali kepada normal. Okey, kita tengok beza antara vasocerut. Vasocerut ni kalau tengok dia punya lumen dia punya diameter dia. So vasocerut maksudnya salur darah tu dia jadi kecil. Saiz lumen pun mengecil. Bagi pemvasodilatan, saiz lumen dia besar, diameter dia pun besar. Jadi itu logiknya lah. Kalau sempit, lubang yang sempit, laluan yang sempit, ia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi. Sebab
bila kita punya tekanan darah tu menurun, maka nak kembalikan kepada normal, maka itulah mekanisme dia. Ya, salah satu daripadanya ialah arteri kita akan mengalami pemvasocerutan. Ya. Begitulah sebaliknya, sekiranya tekanan darah kita meningkat, ya, kita punya arteri akan mengalami pemvasodilatan. Okey, habis. Jadi alhamdulillah habis. Jadi saya minta awak jawablah soalan praktis formatif 13.1 ni sebagai latihan dan boleh hantar kepada saya nanti ya. 13.1. InsyaAllah kita berhenti di sini. Ada sebarang soalan? Ada soalan? Tak ada. Jadi insyaAllah hari besok ada lagi ya. Hari besok, hari Jumaat, ya, kita ada satu lagi masa.